Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tak apa, Mak. Alhamdulillah. Pada pagi yang barakah ini, cuba teka saya berada di mana. Mungkin tak biasa nampak kan. Saya sebenarnya berada di kampung. Balik kampung. Masya Allah. Subhanallah. Balik kampung bersama malam tadi sampai dalam pukul 11. Dan bersama dengan saya, teka siapa? Adalah bonda tercinta. Masya Allah. Ni mak saya, namanya Hajah Fikriyah binti Haji Awang. Seorang pencen guru. Mak saya adalah Ustazah Fizik. Guru fizik. Guru sains lah, Masya Allah. Jadi ni kali pertama lah. Sebenarnya kali pertama dan memang tak rancang. Bukanlah sebab rancang awal-awal. Mak tadi datang terus panggil mak masuk kejap. Memang kuliah kita ni akan mula dalam 7.30. Jadi kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Dan inilah ibunda saya, Hajah Fikriyah. Okey, mak. Mak cakap dah sikit. Mak nak cakap benda lah. Comel je kan. Senyuman manis. Saya ikut mak saya lah, senyum manis. Mak cakap pasal, ini kan bulan Maulidul Rasul. Ikut apa ni? Perintah Rasul, sunnah Nabi. Okey, sila mak. Bagi salam, mak kenalkanlah sikit. Masya Allah. Lebih kurang dalam 1,500 orang. Mak pegang ni, mak. Aduh, mak. Mana boleh duk kacang ni, Kak? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, mak. Tak apa. Ia memang mic untuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ni tak rancang ni. Tiba-tiba anak-anak ni panggil. Tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya Maulidul Rasul. Bulan Maulidul Rasul. Bulan Maulidul Rasul. Maulidul Rasul berkait dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya bulan Maulidul Rasul ni, marilah sama-sama kita mengambil panduan dalam semua hal, dalam semua apa? Kehidupan. Amalan seharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sebagai suami, sebagai pemimpin dan sebagai isteri. Suamilah Rasulullah. Betul lah. Sebagai suami tadi. Dan sebagai hamba Allah. Sebagaimana Nabi adalah utusan Allah. Setakat tu je lah. Mak sambung lagi, mak. Contoh ikutan. Kalau kita orang puan, mak, benda yang kita kena jagalah kan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita sebagai orang perempuan memang pegang. Jadi apa? Seorang isteri solehah. Wanita solehah, sama ada isteri ataupun sebagai anak. Bermakna kita kena ikut segala yang Allah suruh dan menjauhi segala yang Allah larang.
Itu adalah asasnya. Okay. Mak tak akhir. Siang ke mak. Mak saya ni ibu saya mengejut sebenarnya, Masya Allah. Balik daripada Seremban sampai malam tadi sebab ada program di Terengganu. Jadi tadi mak mari singgah tengok. Kita setting nak live ni 7.30 ni. Teruslah panggil siang ke mak mengejut. Mak boleh mak share sikit rahsia, bukan rahsia benda. Mendidik anak. Wallahu alam. Gitulah. Bukan senang mak nak live ni. Masya Allah, Allah akbar. Lama dah orang minta nak tengok mak ustazah, bab doa ke, bab apa ke. Dalam mendidik anak, apa yang saya sendiri buatlah. Dalam mendidik anak, kena mendidik daripada anak masih kecil. Daripada kecil dah dididik dengan amalan-amalan Islam ni, amalan-amalan agama. Daripada kecil, contohnya ajar mengaji. Saya usahakan, saya dan arwah suami usahakan ajar mengaji sendiri. 10 orang anak. Walaupun sibuk dengan tugas sebagai seorang guru, saya cuba usahakanlah sedaya upaya untuk ajar sendiri anak mengaji Quran. Seorang demi seorang hinggalah 10 orang. Alhamdulillah berjaya sehingga mengenal kemudian boleh khatam. InsyaAllah. Memang itu tekad saya lah bersama suami untuk anak ni khatam Quran dengan saya dan suami. Masya Allah. Alhamdulillah Allah beri Allah pemudahkan dan berjaya. Alhamdulillah. Di samping tu adalah bantuan juga daripada ustaz-ustazah sekolah anak-anak. Sebab semua anak-anak hantar ke sekolah sekolah agama. Kecuali seorang lah. Kemudian saya bertekad mendidik anak-anak ni, kalau anak-anak perempuan, saya bertekad mendidik anak memakai tudung labuh, sebagaimana yang dilihat sekarang lah. InsyaAllah. 7 orang adik-beradik perempuan, 7 memang mak jaga sampai sekarang. Maksudnya mak perhati, mak tegur, subhanallah. Walaupun ada yang kerja doktor sekalipun di hospital, tetap juga mak pantau, pastikan sentiasa kekal istiqomah, subhanallah. Mak saya seorang cikgu, guru sains, guru fizik di sekolah. Mungkin ada orang nampak ingat mak ustazah ke, jadi mak bolehlah ngajar Quran anak-anak. Jadi sebenarnya mengajar Quran ni adalah kehendak mak. Maksudnya walaupun bukan latar belakang pengajar Islam, tapi mak sendiri pun dibesarkan dengan keluarga yang kuat didikan agama. Jadi nekat kuat nak 10 orang anak mengajar daripada alibata sapalah khatam. Masya Allah. Mak juga belajar dengan arwah Umi Mak. Tok Wan lah. Dia seorang guru mengaji. Arwah Umi dulu ni guru mengaji di Kampung Batu Nang ni lah. Jadi
di samping belajar dengan Umi tu, jadi ajar pula ke anak-anak. Jadi gitulah maknanya, seboleh-bolehnya berusahalah anak-anak ni berada dalam keadaan untuk menghasilkan anak soleh dan solehah lah. Itulah. Okay. Sebagai benda kesimpulan. Kesimpulan dah. Subhanallah. Dah apalah, boleh gila ni. Mak kejap mak. Subhanallah, sebenarnya kan saya ingatlah masa kecil kan, kadang-kadang waktu subuh tu yang saya pelik tu. Mungkin mak dah ingat, tapi macam mak ingatlah subuh pun mak ayah dan juga lepas mayang subuh ke pagi-pagi tu untuk dengar anak-anak baca Quran. Kalau malam tu memang pastilah. Jadi seorang-seorang ajar daripada mengenal alibata sehingga khatam. Itu yang saya ingat. Maksudnya ibu dan ayah ni sehingga khatam, bukan sekadar okey bila dah habis Iqra' ke ataupun muqaddam, untuk khatam tu hantar kepada guru Al-Quran ke ustaz-ustazah, tak. Maksudnya dari setiap anak 10 orang anak, daripada alif mengenal huruf sampai khatam 30 juzuk Al-Quran dengan mak dan ayah. Subhanallah. Jadi nak buat begitu sampai 10 orang bukannya kalau tidak ada kesungguhan, maksudnya nekat yang kuat, mungkin sebab zaman tu kita dah ada ramai dah kelas-kelas Al-Quran. Jadi subhanallah, ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, yang terbaik, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang sentiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tadi mak cerita mak belajar daripada Umi. Masa Tok Wan saya, nenek saya ustazah Al-Quran, guru Al-Quran, Ustazah Roqiyah binti Haji Abbas. Jadi kalau orang Terengganu kenal lah Tok Guru Haji Abbas. Tok Guru Haji Abbas tu moyang saya lah, pengasas sekolah apa semua. Lepas tu sekolah tu sekarang sekolah Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Orang panggil Tok Guru Tok Jiring. Jadi arwah Tok Ki, maksud ayah kepada mak pun orang kenal dengan Ustaz Awang Jiding, orang panggil juga Tok Haji Awang, macam tu lah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan mak pun antara pendidikan awalnya mak biasa dengar Tok Ki ngajar lah. Mak biasa dengar Tok Ki ngajar. Betul. Tok Ki selalu buat kelas di masjid dan di rumah untuk muslimat. Okey, betul. Sebenarnya betul. Saya masa kecil saya ingat zaman-zaman saya kecil, rumah Tok Ki, rumah atuk saya tak jauh daripada rumah ni. Maksudnya kalau jalan kaki tu dalam 20 langkah gitulah, lebih kurang 20 langkah, dekat sangat. Dan zaman tu, maksudnya cerita ni dalam 30 tahun yang lepas, memang Tok Ki ngajar di rumah dan penuh muslimat sampai melimpah keluar rumah dengan guna speaker. Dan Tok Ki adalah dikenali sebagai antara gelarannya tuku besi. Arwah Tok Ki sebab dia tegas. Tuku besi tu orang beri gelaran Ustaz Awang mana, Ustaz Awang tuku besi. Maksud dia sebab dia tegas. Dia bila ceramah dia cakap terus terang, dia mempertahankan kebenaran. Masa tu kan zaman, maksudnya banyaknya khurafat, banyaknya perkara-perkara yang syubhah diamalkan oleh masyarakat. Jadi itulah antara ikhtiar ulama-ulama terdahulu. Jadi gitulah. Mak, terima kasih banyak. Subhanallah, masya-Allah. Ramai kisah ke mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai juga rasanya di luar tu anak-anak murid. Betul. InsyaAllah. Mungkin ada anak-anak murid mak di sekolah-sekolah dulu rindu Cikgu Fikriyah. Subhanallah. Ustazah pun ada juga anak murid panggil. Ustazah Fikriyah walaupun bidang sains dah. Subhanallah. Ada apa? Okey mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, subhanallah, Allah akbar. Mak boleh tak tu mak? Takut ni, Aminah tolong teman. Sebab takut ni mak saya ya kadang-kadang tu kurang sihat sikit. Jadi subhanallah. Okey.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Auzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin-muslimat sekalian, saya sekarang berada di kampung halaman, Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu, tempat kelahiran saya. Tadi ibu saya dikenali sebagai Cikgu Ustazah Fikriyah. Begitulah Hajah Fikriyah binti Haji Awang. Alhamdulillah, seronok sangat dapat jumpa mak sampai malam tadi untuk program di Terengganu lebih kurang 2 hari. Jadi sebagaimana yang kita dah wawarkan setiap pagi dalam 7.30 hingga pukul 8 dah lebih kurang, kita akan menelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini antara ikhtiar kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulakan dulu dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara keturunan yang disahkan, maksudnya ijma' ulama, antaranya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudirikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Subhanallah. Jadi itu antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dalam 12 keturunan yang dapat disebutkan nama. Nenek moyang ke atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disepakati oleh para sejarah. Dan selepas nama Adnan tu ada lagi beberapa nama yang sebenarnya kita tahu dan percaya bahawasanya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melalui nasab keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ada 2 orang anak. Pertama Nabi Ismail alaihi salam, kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi yang sebelah sini, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan Nabi Ibrahim dengan Nabi, tuan-tuan boleh tuliskan 2 orang nama anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelah sini adalah, Allahu Akbar, tiba-tiba lupa, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian keturunan yang sebelah sini adalah Nabi, tulis tuan-tuan puan-puan, masya-Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan Nabi Yaqub, ada. Okey, tak apa, nanti saya akan datang tu, ingatan tu. Okey, biasa sebut tiba-tiba jadi blur. Allahu Akbar. Okey, baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tahu keturunan Nabi Ibrahim, satu Nabi Ismail alaihi salam, sebelah satu lagi Nabi yang keturunan Bani Israel tu, keturunan Bani Israel yang ramai. Dan selepas Nabi Ismail alaihi salam tidak ada keturunan Nabi. Maksudnya keturunan biasalah, anak cucu, sehinggalah keluarnya daripada jalur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Azura. Nabi Ishaq. Allahu Akbar. Nabi Ishaq. Okey, Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Seorang Nabi Ismail, seorang lagi Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ishaq ni memang ramai sangat keturunan Nabi, para Nabi. Di situlah lahirnya Bani Israel. Kemudian daripada jalur Nabi Ismail tidak ada keturunan Nabi. Kosong, sehinggalah subhanallah yang terakhir khatimun nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat nama-nama yang lain, antaranya adalah nama Ahmad. Subhanallah. Sebab itu kita akan jumpa 2 nama Nabi Muhammad, nama Ahmad ataupun Muhammad. Subhanallah. Jadi daripada mana ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat nama Muhammad ni? Sewaktu baginda dikandung oleh ibunya Aminah, pada bulan pertama Nabi Adam alaihi salam di dalam mimpi Aminah dan berkata, berilah nama anakmu itu dengan Muhammad. Pada bulan kedua, Aminah juga didatangi oleh Nabi Adam AS dan seterusnya meminta kepadanya supaya diberikan nama Muhammad sehinggalah bulan yang ke-9. Masya Allah. Ini salah satu daripada riwayat yang sahih berkenaan bagaimana ilham yang Allah berikan kepada
Siti Aminah ibunda Nabi SAW untuk diberi nama anak yang dikandung itu Muhammad daripada kandungan bulan yang pertama. Maksudnya daripada bulan pertama sehinggalah bulan ke-9, daripada umur 1 bulan hinggalah 9 bulan. Datang dalam mimpi ibunda Aminah, Nabi Adam alaihissalam datang dalam mimpi ibunda Aminah dan mengkhabarkan, berikanlah nama anakmu itu Muhammad. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itu sedikit saja berkenaan dengan asal usul nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidaklah Muhammad itu bapa bagi seorang dari kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Subhanallah. Jadi antara gelaran Nabi kita adalah khatimin nabiyyin. Khataman nabiyyin maksudnya adalah penutup segala Nabi. Jadi selepas Nabi tidak ada lagi Nabi, dan selepas umat Nabi Muhammad tiada lagi umat. Kita adalah umat yang terpilih tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita benar-benar terpilih sebab seluruh manusia daripada Adam sehinggalah manusia yang terakhir semuanya mengharapkan lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik, yang paling mulia, yang diberikan segala kelebihan yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Subhanallah. Kita tidak pernah minta untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Allah memilih kita, dan dengan memilihnya Allah terhadap kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu berada di lingkungan memastikan kita semua berada di dalam syurga Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anal aqibu fala nabiyya ba'di." Yang bermaksud, aku adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasku. Nabi pun sebut, declare bahawasanya aku ada selepasku. Subhanallah, Allahu akbar. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada beberapa peristiwa yang menakjubkan ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh tuliskan nota sebab kita ni menelusuri garis masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kelahiran baginda menjadi 1001 tanda bahawa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Daripada sejak lahir lagi, Nabi telah diberikan tanda kelahiran yang begitu menakjubkan. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa, bukan sahaja dilihat dalam konteks sebelum kelahiran, tetapi dalam konteks semasa selepas dilahirkan. Yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang berlaku setelah Nabi lahir? Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan bondanya Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Kehamilan disedari melalui perkhabaran malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur. Masya Allah. Ibunda Aminah tidak menyadari bahawasanya dia sedang hamil, dan ibunda Aminah tidak mengalami kesusahan, kelemahan seumpama ibu-ibu yang lain. Dan perkhabaran kehamilan ibunda Aminah didatangi dan dikhabarkan oleh malaikat ketika ibunda Aminah sedang tidur. Malaikat mengatakan bahawa beliau telah mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Selain itu, tanda kehamilannya ialah dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ketika cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rahim Aminah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Dikhabarkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, segala makhluk,
alam jin ke, alam manusia, alam jin, alam binatang, bukit bukau, tumbuhan dikhabarkan, semua makhluk-makhluk di langit dikhabarkan tentang bagaimana Allah telah meniupkan satu roh yang agung, satu roh yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rahim manusia biasa, seorang wanita yang bernama Aminah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu namanya rahim wanita ini, rahim. Okey, ada kaitan roh yang ditiupkan ke dalam rahim. Maksud rahim daripada nama Allah, salah satu nama Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah dikhabarkan kan Allah, malaikat mengkhabarkan tentang peniupan roh ke dalam rahim Aminah, tanah-tanah di persekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan di darat dan di laut sibuk membicarakan tentang bakal lahirnya manusia yang sebagai seorang nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, masya-Allah. Peristiwa ketiga, berlakunya peperangan tentera bergajah yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, datang menyerang kota Mekah. Ia diketuai oleh tentera bergajah dengan menunggang seekor gajah yang besar bernama Mahmud. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, maka gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam surah Al-Fil yang dinamakan tentera bergajah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tahu bahawasanya zaman sebelum adanya catatan sirah ataupun tarikh hijrah, setiap tahun diberikan peringatan dengan nama tahun sekian. Jadi pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun itu diberikan nama tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa diberi nama tahun gajah? Kerana berlakunya peristiwa tentera Abraha sedang menuju ke Kaabah untuk diruntuhkan. Sebab apa bau gajah? Gajah binatang yang besar, binatang yang kuat, yang boleh meruntuhkan bangunan, dan ada seekor gajah yang paling besar yang diberi nama Mahmud. Namun dengan izin Allah, satu keadaan gajah tersebut enggan meneruskan perjalanan dan mengundur. Allahu Akbar. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Peristiwa ini amatlah menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Kita ingat bahawasanya Nabi lahir pada tahun bila? Pada tahun gajah. Memang ada pendapat berselisih, sama ada pada 239 ataupun 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Okey, jika kita merujuk surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Peristiwa tentera bergajah Abraha ini dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Fil yang membawa maksud, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bagaimana Allah telah melakukan terhadap tentera bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya perancangan mereka itu untuk menghancurkan Kaabah sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ini bukan nama burung. Jadi setengah orang kata wa arsala alaihim tayran ababil, ada yang mengatakan Allah mengutuskan ke atas mereka burung ababil. Tidak. Maksud ababil ialah sekumpulan burung yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal daripada tanah yang terbakar. Maksudnya batu itu menurut riwayat mengatakan daripada neraka, dan batu itu daripada tanah dalam keadaan terbakar berapi. Dan ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5 menceritakan tentang tentera bergajah, iaitu peristiwa penting dalam sejarah kelahiran Nabi. Pada tahun tersebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Subhanallah. Jadi apabila Allah sebut pada ayat terakhir, jadilah mereka umpama seperti
daun-daun yang dimakan ulat. Jadi pernah tak kita tengok daun kemudian dimakan ulat, kita akan nampak daun itu seperti berlubang. Ibarat begitulah apabila burung yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala membawa batu yang berapi, dikatakan batu itu daripada neraka, bila dijatuhkan dan terkena kepada tubuh badan tentera Abraha ini, umpama seperti daun dimakan ulat. Maksudnya tubuh badan manusia tu, tentera Abraha ni berlubang, terkena batu kecil saja, bila jatuh mungkin di bahagian bahu contohnya, di bahagian perut, lalu berlubang, umpama seperti daun dimakan ulat yang kita tengok berlubang. Jadi selepas ini bila kita lihat daun-daun kan ada yang buruh, ada yang dimakan ulat, terus kita ingat surah Al-Fil yang mana Allah gambarkan bagaimana Allah memperlakukan kepada tentera Abraha. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah sehingga hari ini Kaabah masih lagi dipelihara, dijaga oleh Allah. Sedangkan musuh-musuh agama Allah, musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti merancang untuk merobohkan kiblat umat Islam. Allahu Akbar. Sehingga hari ini. Dan kita tahu daripada tahun ke tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, perancangan demi perancangan musuh Islam nak merobohkan Kaabah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan pernah dengar, pernah satu tahun bila adanya satu kumpulan manusia yang datang kononnya atas dasar ingin mengkaji bumi Mekah, tapi rupanya mereka dah mula pun bina terowong rahsia daripada rumah penginapan mereka, hampir dah sampai ke di bawah Kaabah. Mereka nak meruntuhkan daripada bawah Kaabah. Macam-macamlah kisah sebenarnya, daripada tahun ke tahun tidak pernah berhenti para musuh Islam untuk meruntuhkan Kaabah, sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Fil bagaimana Allah menggagalkan perancangan mereka yang ingin meruntuhkan Kaabah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, antara perkara yang menakjubkan berlaku kepada Ibunda Aminah ialah beliau menandah tangan ke langit dalam mimpi, iaitu Aminah menandah tangan ke langit dan melihat sendiri para malaikat turun dari langit. Ia umpama kapas putih yang terapun di angkasa. Kemudian malaikat berdiri di hadapannya dengan berkata, khabar bahagia untuk saudara, wahai ibu daripada seorang Nabi. Putera saudara itu menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan labuhkan tirai kuliah 15 minit kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan peristiwa menarik semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari kelahirannya, keadaan Mekah dan sekelilingnya ketika itu berada di dalam keadaan damai dan menenangkan jiwa. Subhanallah. Pada subuh hari kelahiran Nabi SAW, suasana Mekah dalam keadaan damai dan menenangkan jiwa. Angin yang bertiup sepoi-sepoi, keadaan alam ketika itu seolah-olah menyambut ketibaan tetamu agung yang tidak pernah dirasai oleh penduduk Mekah sebelum ini. Kelahiran bayi tersebut disambut dengan sukacita oleh keluarga Bani Hashim di negeri Parsi. Di negeri Parsi ketika itu, kelahiran Muhammad bin Abdullah memadamkan api-api keramat kaum Majusi di kuil-kuil yang selama 1000 tahun tidak pernah terpadam semenjak dihidupkan. Ada satu agama ketika itu, iaitu agama penyembah api, dan api yang berada di Parsi itu tidak pernah terpadam, 1000 tahun tidak pernah terpadam. Jadi apabila lahirnya Nabi Muhammad pada pagi tersebut subuh, maka dengan tanpa apa-apa punca, tanpa apa-apa sebab, terpadamlah api di biara Majusi. Subhanallah. Selama 1000 tahun tidak terpadam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga menggoyangkan tiang-tiang utama istana Kisra Romawi dan menyebabkan menaranya roboh. Muhammad SAW lahir dengan membawa panji risalah terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Subhanallah. Ketika itu kuasa terbesar dunia adalah Rom dan Parsi.
Dan apa berlaku kepada Rom, kuil mereka yang menyimpan api yang tidak pernah terpadam selama 1000 tahun, akhirnya terpadam dengan sendirinya. Kemudian manakala apa yang berlaku kepada Parsi adalah tiang-tiang istana Parsi itu bergegar, bergoncang, bergoyang, sehinggalah jatuhnya, jatuh dan pecahnya menaranya roboh, menara istana itu roboh. Subhanallah. Kita ketahui dari sejarah dan hadis bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dinding-dinding istana Kisra retak dan menaranya roboh. Api di kuil penyembahan Parsi padam. Berhala yang memenuhi pelantaran Kaabah retak dan bergoncang. Cahaya dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar naik ke langit dan menerangi semua tempat yang dilaluinya. Subhanallah. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, ahli sejarah mengatakan apabila lahir Nabi Muhammad, keluarnya daripada rahim ibunda Aminah, keluarlah satu cahaya yang terang benderang, dan digambarkan cahaya itu dilihat oleh seluruh penduduk Mekah. Ada yang mengatakan bukan sekadar penduduk Mekah melihat cahaya tersebut, bahkan seluruh alam. Maksudnya daripada negara mana-mana pun, daripada kiri, daripada kanan, bahkan daripada tempat yang jauh terlihat satu cahaya yang terang menerang keluar menerangi alam. Subhanallah. Dan bahkan cahaya itu keluar menebusi sehingga langit, menembusi seluruh alam ketika itu memuji tentang kelahiran manusia teragung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anushiwan dan pendeta-pendeta mendapat mimpi yang menakutkan. Ketika lahir Nabi kecil itu telah tersunat. Kita tahu Nabi lahir telah pun tersunat dan tali pusatnya pun telah terpotong. Kita lahir ke dunia, beliau berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dialah Allah yang harus disembah siang dan malam. Dan digambarkan Rasulullah ketika keluar daripada perut ibunda Aminah dalam keadaan bersujud, telah pun bersunat, tali pusat telah pun terpotong. Peristiwa yang mengawal kelahiran setiap Nabi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa itu berada dalam realiti dan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, pemberi khabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya sudahi dengan slot kita ini, slot perkongsian kita pada pagi yang barakah ini dengan apa yang berlaku. Kita dah ceritakan apa yang berlaku ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung dengan selepas kelahiran apakah peristiwa penting. Jadi kita dah share semalam, kita akan menelusuri sirah Nabi ini, garis masa umur Rasulullah daripada lahir sehinggalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah bermula pada hari ini apakah peristiwa berlaku ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian sebagai kita menambahkan rasa cinta, iaitu istilahnya adalah cinta. Kita ni namanya kuliah cinta, maksudnya cinta Nabi tiada akhirnya, dan tanpa tak kenal maka tak cinta. Maka insya-Allah dengan kita cuba mengenali Rasulullah berdasarkan sirah Nabi yang agung ini, maka kita akan bertambah cinta kepada Rasulullah. Kita akan rasa kagum, kita akan melihat betapa hebat dan besarnya kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah jika kamu mencintai Allah. Allah berfirman, Allah sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada kita ni, umat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, qul, katakanlah,
in kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka engkau pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa di sini yang ingin dicintai oleh Allah? Sebab orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dapat pengampunan Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah, rezeki Allah yang barakah, ketenangan, semua yang diperlu, semua yang dia mahu Allah akan kurniakan. Sebab dia di kalangan dicintai Allah. Dan Allah sebut, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Iaitu ikutilah siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan sahabat sekalian. Mohon maaf daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu dan berjumpa pada pagi besok jam 7.30 dalam Kulim, iaitu kuliah 5 minit, Kulim Cinta. Kuliah 15 minit bersama Ustazah Asma. Cinta membawa masuk, cinta Nabi tiada akhirnya. Sekian. Allahu Akbar. Pusing dulu saya. Saya ni berada bersiaran di mana? Daripada rumah ibunda tercinta, rumah ayah bonda di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Subhanallah, malam tadi sampai daripada Seremban. Okey, belakang tu ada macam-macam pokok yang arwah ayah tanam. Subhanallah, kalau boleh tengok dekat sikit. Mak ada pokok benda mak belakang ni mak. Ayah suka nanang bukan mak. Pokok rambutan. Ada pokok benda? Pokok rambutan, pokok manggis. Pokok dia ada apa ni? Pokok kemunting. Pokok kemunting, buah kemunting. Lepas tu apa ni? Kalau sayur mak, bukan sayur maksudnya. 5 puruk. Ada 5 puruk. Ada pokok lonang. Pokok lonang. Nona. Pokok nona, pokok nona. Ni tu apa tu? Ni. Apa mak? Apa? Ni buah mata kucing. Ada buah mata kucing. Subhanallah. Pokok pauh. Pokok pauh, mempelam. Jadi penutup tunjukkan kami berdua ni. Ni je penutup. Okey, subhanallah. Jadi ni apa ni, saya dengan ibunda, Masya Allah. Jadi belakang tu ada banyak tinggalan cinta ayah, arwah ayah. Jadi ayah memang suka menanam. Kalau musim ni macam-macam buah. Ini kan kawasan kampung, macam ni lah suasana kawasan kampung. Apa ni, lepas tu dulu ada satu, kalau nampak ada bangsal tu, memang selalu arnab. Ayah suka pelihara Arnab, ya. Sampai 30 ekor, sampai 40 ekor. Lepas tu bila besar sembelih makan. Bila besar sembelih makan. Jadi kami memang biasa daripada kecil makan lauk Arnab. Ada orang dia tak sampai hati sebab Arnab tu comel kan mak. Jadi kami ni daripada kecil memang diasuh, dah biasa dan diasuh bergilir bagi makanan Arnab, bersihkan najis Arnab, lepas tu bagi minum. Lepas tu keluar. Jadi macam tu lah kehidupannya sekitar kawasan kampung kan. Jadi sekian daripada kami. Mak terakhir bagi salam mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey.